Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, bersua kita kembali dalam PDPR 3.0 bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 5. Hari ini kita akan belajar unit yang seterusnya, iaitu unit 6 yang bertajuk olahraga asas, larian pecut dan laju. Standard pembelajaran kita berlari pecut pada satu jarak yang ditetapkan, menyatakan perkaitan antara kontak kaki pada permukaan dengan kedudukan badan semasa berlari pecut, dan juga memerihal ayunan tangan dan kaki yang betul semasa berlari pecut. Baiklah, murid-murid sudah bersedia. Kita terus dengan objektif pembelajaran kita. Pada akhir PDPC, murid dapat melakukan kemahiran asas berlari dengan lakon yang betul, mengaplikasi pengetahuan dalam asas berlari dan juga mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas berlari. Baiklah, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 33, 34 dan juga 35 bagi unit 6 tajuk olahraga asas. Kita akan mulakan sesi PDPR kita sekarang. Sama-sama kita kenali acara-acara dalam olahraga. Cikgu berikan kepada anda contoh acara balapan, iaitu pertama larian 100 meter, yang kedua larian 200 meter, yang ketiga larian 400 meter, yang keempat lari berpagar 110 meter dan juga yang kelima lari berganti-ganti 4 kali 100 meter. Ini adalah contoh acara balapan yang ada. Seterusnya adalah contoh bagi acara padang, iaitu yang pertama lompat jauh, kedua lompat tinggi, ketiga lontar peluru, keempat rejam lembing dan juga lempar cakra. Apakah yang dimaksudkan dengan lari pecut? Lari pecut bermaksud larian jarak dekat dalam tempoh masa yang terhad. Baiklah murid-murid, 3 fasa utama dalam lari pecut yang perlu kita belajar hari ini, iaitu yang pertama fasa permulaan, yang kedua fasa larian, yang ketiga fasa penamat. Juga akan terangkan satu persatu apa fasa utama dalam lari pecut. Baiklah, fasa yang pertama ialah fasa permulaan, yang mana ada 3 gaya, iaitu gaya peluru, gaya sederhana dan juga gaya panjang. Apa yang dikatakan dengan gaya peluru? Memulakan larian tanpa blok permulaan, berdiri rapat pada garisan dan kira 2 atau 1.5 tapak. Ujung tapak kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan. Kemudian ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penombor. Untuk memulakan larian dengan blok permulaan adalah rapat dengan garis permulaan. Blok hadapan diletak 2 tapak dari garis permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan. Ini adalah gaya peluru untuk larian tanpa blok dan juga menggunakan blok. Seterusnya, untuk gaya sederhana, berdiri rapat kepada garisan dan kira 2 atau 1.5 tapak. Lutut tapak belakang segaris dengan hujung tapak kaki hadapan. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penombor. Untuk memulakan larian dengan blok permulaan, gaya ini meletakkan blok pertama 2 tapak dari garis permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan untuk gaya sederhana. Baiklah murid-murid, untuk yang seterusnya gaya panjang, memulakan larian tanpa blok permulaan, berdiri rapat kepada garisan dan kira 2 atau 1.5 tapak. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki hadapan. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penombor. Manakala untuk memulakan larian dengan blok permulaan, blok hadapan diletak 2 tapak dari garis permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan. Baiklah murid-murid, seterusnya yang kedua ialah fasa larian. Untuk mengetahui penerangan bagi fasa larian dan juga tajuk-tajuk yang berikutnya, kita bersama dengan Cikgu Nabila. Silakan Cikgu Nabila. Kita teruskan fasa kedua, iaitu fasa larian. Bermula dengan posisi kegarisan. Kedua-dua belah kaki menyentuh permukaan thread. Lutut kaki belakang menyentuh permukaan thread. Kedua-dua tangan dibuka melebihi keluasan bahu dan diletakkan di atas thread. Kedudukan kepala adalah separa dengan bahagian belakang badan dan mata memandang ke bawah.
Selepas arahan sedia, kedua-dua tumit diletakkan ke belakang. Lutut pada kaki hadapan dibengkokkan pada kedudukan 90 darjah. Lutut kaki belakang dibengkokkan kedudukan 120 ke 140 darjah. Kedudukan pinggul adalah lebih tinggi sedikit daripada kedudukan bahu, manakala bahagian hadapan badan dihala ke hadapan. Kedudukan bahu adalah ke hadapan melebihi kedudukan tangan. Seterusnya, fasa lonjakan. Dada menegak dan terangkat semasa kedua-dua kaki menekan dengan kuat pada blok. Kedua-dua tangan diangkat dari permukaan sambil dihayunkan secara bersilang. Anjakan dari kaki belakang adalah kuat dan pendek. Anjakan kaki hadapan adalah kurang kuat tetapi lebih panjang. Kaki belakang dihayun ke hadapan sambil badan condong ke hadapan. Lutut dan pinggul dilunjurkan sepenuhnya pada akhir pecutan. Semasa pecutan, kaki hadapan dengan cepat diletakkan di atas berbola kaki untuk melakukan langkah pertama. Badan masih condong ke hadapan. Kaki bawah adalah selari dengan permukaan trek semasa pemulihan. Jarak dan frekuensi langkah meningkat pada setiap langkah. Dada ditegakkan selepas 20 hingga 30 larian. Ayunan tangan di sisi badan ke atas dan ke bawah. Tegakkan kepala dan mata pandang ke hadapan. Tinggikan lutut dan gunakan berbola kaki untuk menolak badan ke hadapan. Bahagian berbola kaki sahaja yang akan kontak dengan permukaan untuk menampung berat badan dan menjanakan lebih daya pecutan. Ayunan tangan juga penting untuk kestabilan. Fasa terakhir adalah fasa penamat. Bagi fasa penamat, pelari perlu berlari pecut hingga melewati garisan penamat. Cara yang paling baik untuk menamatkan larian ialah dengan menonjolkan bahagian dada ke hadapan. Baiklah murid-murid, demikian tadi sesi PDPR kita pada hari ini. Tahniah cikgu ucapkan kerana anda berjaya tamatkan pembelajaran anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.